Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mempelajari dan mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Hari ini, apa yang kita nak tengok adalah bagaimana untuk menguruskan emosi. Ia masih dalam menguasai kemahiran minda kita. Apa itu menguruskan emosi? Biasa kan kita dengar pasal emosi. Emosi adalah sesuatu perkara yang lazim dalam hidup kita. Tiada hari yang tak ada emosi sebenarnya. Kalau kita tak ada emosi, sebenarnya kita dah seolah-olah macam Walking Dead tau. Tak ada perasaan langsung, tak nak bercampur dengan orang lain dan sebagainya. Tapi emosi ni adalah sesuatu yang bagus sebenarnya. Tak salah pun kita beremosi. Kita kata I feel with my emotion contohnya. I involve with emotion contohnya. Di mana kita dah bersama dengan emosi kita. Bukan saja daripada segi fizikal kita, tetapi kita dah masuk dengan emosi kita. So emosi adalah dipengaruhi oleh keadaan, situasi dan sebagainya. Okey? Dalam emosi sukan ni sebenarnya. Emosi dalam sukan ni adalah kita ada hari yang kita sangat gembira, ada hari yang kita sangat sedih. Kan, ini adalah antara emosi yang biasa kita rasa. Betul tak? Kan, kalau macam sekarang pun kita dekat rumah sekarang ni kan, hari-hari kena online school kan, masuk dalam online punya sekolah dan sebagainya. Ini akan menyebabkan apa? Kita bangun pagi, kita duduk depan laptop, mengadap, lepas tu mungkin ambil break sikit, lepas tu pergi balik dan sebagainya kan. So kalau dekat sekolah selalunya kita bergurau dengan kawan-kawan kita, kalau cikgu ada pun kita bergelak dan sebagainya. So itu pun adalah part daripada emosi sebenarnya kan. Kita bergembira dan sebagainya, tapi sekarang kita hanya menghadap laptop sahaja. So emosi kita adalah lebih kepada sebagai monoton, di mana kita hanya nampak satu benda sahaja kan. Kita dekat rumah mungkin kita dah tak berpakaian seperti pakaian sekolah, so dah tak ada feel dah kan. So, apa antara emosi yang selalu kita ada? Cuba adik tengok dekat carta yang saya tunjuk ni kan. Ada pelbagai emosi. Selalunya kita akan guna apa? Sekarang kita selalu gunakan emoji. Betul Kita akan, kalau kita teks ke apa ke, kita akan terus nak gunakan emoji. So, emoji-emoji yang selalu kita pakai adalah apa? Kita pakai happy, kita pakai sedih, terkejut. Macam saya, selalu saya pakai yang ada air mata dua tu. Yang dalam ni dia akan kata funny. So di mana kita dah bercakap, lepas tu kita rasa kelakar benda tu. Ataupun kita rasa marah. Kita rasa pekung di dada, di mana kita rasa macam hari tu hari paling best. So rasa macam content. Alright? Kita rasa frustrated. Ini normal ya. Kat rumah sekarang kan kita rasa frustrated. Lepas tu kita rasa guilty. Mungkin kerja sekolah tak siap lagi dan sebagainya. So ini adalah antara emosi yang kita akan ada. So emosi ni jangan kata salah kalau beremosi ni salah, tak semestinya. Okey, emosi adalah salah satu cara kita meluahkan ataupun kita kata psychophysiological daripada situasi tersebut. Kalau kita bersama-sama dengan rakan-rakan yang gembira, takkan kita nak bersedih kan? Emosi kita pun akan bergembira. Kalau kita bersama dengan pasukan kita dan kita rasa kita boleh buat sesuatu, kita akan rasa yes, I'm confident. Kalau kita rasa kita nak pergi kepada sesuatu, contohnya lah sekarang kita kata okey, MCO dah habis, semua dah balik kepada seperti sedia kala sebelum ni. Kita akan rasa apa? Kita akan rasa excited, teruja. Dah mungkin ramai-ramai dah nak book beli tiket, lepas tu nak pergi bercuti, nak pergi shopping mall, nak tengok movie dan sebagainya. Kita akan rasa teruja. Nampak tak di situ? Situasi yang menyebabkan kita untuk berubah emosi kita sebenarnya. Kan, betul tak? Nampak di situ. Kalau kita rasa bosan, hari-hari kita rasa bosan, maksudnya diri kita pun membeli apa yang kita rasa. Kan? Betul tak? Kita rasa bosan, bangun pagi pun rasa bosan, duduk kat rumah pun rasa bosan. Tapi kita lupa yang sebenarnya bila kita duduk di rumah, kita lebih selamat. Kan? Kita lupa emosi itu sebenarnya. Kita hanya fokus kepada emosi yang lebih negatif. So kita akan bincangkan lebih banyak lagi tentang emosi-emosi ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Okey, tadi kita dah tanya kan apa itu emosi. So selalunya kalau kat rumah, apa yang kita selalu sebut ataupun masa dekat sekolah ke kan. Selalunya kita kata saya rasa confident lah tapi dah sampai kat court dah tak boleh. Contoh saya rasa saya memang bersemangat tetapi dah tak boleh nak buat contohnya. Ataupun saya rasa macam, bosan lah duduk kat rumah ni. So ini adalah antara emosi yang selalu kita sebut. Betul tak? Ingat bila kita sebut emosi yang kita rasa, kita akan menjadi sebagai emosi itu juga. Selalu kena ingat, macam saya sebut sebelum-sebelum ni kan, bila kita rasa benda tu, kita akan berkelakuan seperti itu juga. Kita akan membawa perwatakan seperti itu juga. Kalau kita rasa bosan, badan kita akan turun, kita akan, mimik muka kita akan rasa tak sedap dan sebagainya. Bila kita happy, ceria, badan pun akan terus rasa energetik dan sebagainya. Okey, sebelum tu, jom kita test diri kita. Okey, apa yang adik rasa pada pagi ni? Okey, antara skala 1 ke 5. Okey. 1 adalah adik rasa sangat tired, sangat penat, okey. Rasa sedih, rasa nak menangis, rasa takut ke, rasa kesorangan ataupun rasa dah tak larat nak buat apa-apa saja. Itu 1. Skala 1 1 ke 5. Okey. Kalau nombor 2, okey, nombor 2 adalah bila kita rasa tak cukup bertenaga. Mungkin tak cukup banyak sangat tenaga untuk kita. Alright, okay? Kita rasa macam grumpy kita kata. Semua pun salah. Tekan pun salah, pegang pun salah, semua jadi salah. Okay, alright? Ataupun kita rasa frust. Kita rasa nak marah ke orang. Ini skill dia. Okay? Yang ketiga, kita rasa bagus. Everything good. Today is everything good. Okay? Saya rasa tenang. Saya rasa okay lah, happy sikit. Saya rasa fokus. Okay, saya ada banyak kerja yang saya kena settlekan hari ni. Macam tu. Okay, alright? Saya boleh dengar kepada orang. Ataupun yang keempat, saya rasa sangat bertenaga. Banyak sangat tenaga untuk saya. Saya rasa saya boleh buat semua kerja. Okey? Lepas tu saya nak rasa ada fun, saya nak pergi berseronok, saya nak gelak dengan orang, saya nak bermain dengan kawan-kawan saya ataupun kawan tak ada kat rumah sekarang kan? Ataupun main dengan adik-adik kat rumah ke. Rasa macam diri ni macam kangaroo, melompat-lompat. Itu nombor 4. Okey? Yang kelima rasa memang teruja gila. Rasa excited gila. Hari ni penuh gila tenaga. Best gila. Alright? Rasa nak buat benda, nak macam seronok sangat dengan orang dan sebagainya. So, tanya balik dengan diri adik sekarang. Pagi ni, keadaan sekarang, kalau adik nak bagi markah untuk diri adik, daripada 1 ke 5, terlampau penat, okey sikit, rasa okey untuk hari ni, nombor 3, terlampau tenaga, melampaui tenaga. Ini adalah antara 5. Cuba tanya dengan diri sendiri, apa tenaga yang adik ada sekarang? Okey? Saya bagi sekejap masa, fikir balik. Fikir betul-betul. Apa yang adik rasa sekarang? 1 ke 5. Okey. Kalau adik kata hari ni 1, ataupun adik kata 2, atau adik kata 3, alright. Kalau 1, 2 mungkin baru bangun tidur, kan? Kita masih lagi mamai, belum lagi rasa ada tenaga untuk hari ni, kan? Untuk 3, kita rasa okey, good. 4 dan 5, kita rasa pagi-pagi dah banyak tenaga. Maksudnya kita kena buat sesuatu aktiviti. So, biasakan perkara ini di setiap pagi, di mana kita bertanya dengan diri kita sendiri. Tanya dengan diri adik-adik sendiri. Kalau saya pagi ni nak bagi berapa markah? Rasa macam mana? Rasa best ke rasa kurang tak best? So, skala 1 sampai 5 ni boleh digunakan bila-bila masa. Ini aktiviti pertama, okey? Sentiasa tanya dengan diri sendiri. Saya selalu cakap kan, kita kena ukur baju di badan sendiri. So, emosi kita, mood kita, kita yang punya. Kita kena tanya dengan diri kita sendiri, okey? Kenapa macam saya cakap tadi? Emosi dalam sukan sangat penting. Sebab apa? Kalau kita rasa daripada pagi tu kita rasa tak seronok, boleh tak kita nak buat aktiviti untuk seterusnya? Kita rasa sedih pagi tu. Kita rasa kita tak mampu nak buat sesuatu. Boleh tak adik rasa nanti coach akan kata bagi online training. Boleh tak adik nak push diri adik buat 100 contohnya lah, push up ataupun 50 push up ataupun kena buat jumping jack dan sebagainya. Maksudnya kita akan rasa kurang bermaya. Kita tak nak bagi 100% kita. Kenapa berada dalam emosi yang betul sangat penting dalam sukan? Sebab apa kalau kita fikir balik, ini yang kita panggil adalah berada dalam zon yang terbaik. Kita panggil optimum zone. Ataupun biasa kita akan dengar individual zone of functionality. Di mana kita berada di dalam kawasan yang paling selesa untuk kita nak membuat sesuatu tugasan. Okey, alright. Kita ada 3 atlet sekarang. Okey. Atlet pertama adalah dia berada di zon pada awal. Macam saya cakap tadi, kita teruja sebelum nak pergi training ni. Semua boleh. Everything excited. Tapi mungkin kita punya tahap, kita punya berada dalam zon tu. Kita rasa selesa, kita rasa semangat, kita rasa everything is there. Mungkin 10 minit yang pertama sahaja. Lepas tu, terus dah rasa hilang bermaya. Terus daripada skala 5, terus turun sampai 1 contohnya. Mungkin sebab apa? Kita rasa,
aktiviti ni tak mencabarlah untuk saya, kita cakap macam tu contohnya. Ataupun kita kata, terlampau susah sangatlah, saya tak boleh nak push diri saya. Contohnya coach kata, okey, lari 2.4 dalam masa 10 minit. Kata, dah lama tak lari ni, macam mana nak lari? Sebelum lari lagi kita dah cakap dengan minda kita, tak boleh. Kita tak mungkin lah nak sampai benda ni. So terus kita akan jadi apa? Kita akan terus jadi down. Okey, kita akan jadi down, kita tak nak push diri kita. So kita punya zone daripada cantik, kita akan turun. Ini yang kita panggil atlet A tadi tu. Nampak tak? Kalau kita tengok atlet B ni pula, atlet B ni berada dalam keadaan medium, sederhana. Dia punya functionality dia, zone dia dalam sederhana. Di mana pada awalnya dia belum lagi dalam zone, dia masih lagi tengah warm up, tengah relax dan sebagainya. Lepas tu dia dah masuk dalam game ataupun dia dah masuk dalam aktiviti tu, dia dah rasa okay, I'm in the zone now. Okay, boleh dah dapat rhythm lah, saya nak buat, nak continue buat. Tapi mungkin rhythm tu tak tahan lama. Dah 5 ke 10 minit. Terus sebelum habis aktiviti ataupun sebelum habis perlawanan, terus turun balik dia punya zone. Nampak dekat situ? So technically habis di situ juga. Kalau kita tengok atlet C pula, di mana pada awalnya dia masih belum berada dalam zone. Okey, dia punya zone out of zone tu macam lama sikit. Dia punya eyes off-nya lama sikit, baru dia dah masuk dalam zone. Okey, faham apa yang saya cakap dalam zone? Maksudnya kita dalam keadaan yang sangat baik untuk kita nak buat perform dalam satu-satu aktiviti. Kita tahu apa yang kita rasa. Tak semestinya kita kena rasa sentiasa happy baru nak pergi training. Tak. Ada orang rasa, okey, saya nak cabar diri saya contohnya. Saya nak buktikan. Ini adalah juga perasaan-perasaan yang kita nak ketengahkan. Ingat benda tu Kenapa penting untuk kita ada IZOF ni ataupun individual zone of optimization ni, functionality ni? Sebab apa? Satu adalah kita boleh kontrol kita punya pergerakan kita. Kan, contohnya kalau kita terlampau marah sangat pun, kita tahu, okey, saya dalam zone sekarang, saya kena kurangkan, saya kena pastikan yang saya dalam keadaan yang terbaik. Itu pertama. Yang kedua adalah pergerakan tu jadi mudah, effortless. Contohnya kan, kalau let's say lah saya kata, okey, buat 100 skipping. Kacang je, boleh je, anytime saya boleh buat. Kan? Maksudnya pergerakan tu ataupun tindakan aktiviti tu jadi terlampau, macam tak perlulah letak banyak sangat usaha. Kan, effortless. Dia jadi macam tu. So sebab tu kita kena tahu, mood kita ni sangat penting. Kita kena tahu di mana mood kita, mana emosi kita. Kalau pagi tu kita rasa grumpy sangat, awak akan rasa setiap aktiviti nak suruh buat push up, awak akan rasa susah. Nampak tak di situ? Okey, yang ketiga adalah enjoyment dan satisfaction. Enjoyment ni apa? Kita rasa seronok, kita rasa puas. Okey, bila kita berada dalam zone yang paling best, kita akan buat aktiviti tu dengan sangat bagus. Dan yang keempat adalah, of course, kita boleh memberi konsentrasi kita dan attention kita dengan secara terbaik. Okey, kita dah tahu dah kenapa kita kena buat. Kita kena berada dalam zone yang betul, kita kena tanya dengan diri kita sendiri, kita kena skill, uji diri kita sendiri. Di manakah kita pada pagi ini? Emosi saya di mana? Adakah saya terlampau excited? Adakah saya terlampau letih dan sebagainya? Dan kalau kita tengok ni, ada beberapa aktiviti yang saya nak adik-adik buat. Okey? Yang pertama adalah tulis journal. Okey? Ini aktiviti pertama. Tulis journal. Journal adalah di mana kita memberitahu. Okey, kita boleh nampak yang kita ada satu carta yang di mana ada satu bulatan untuk 31 hari. Pagi dan petang. Okey? Boleh print ataupun boleh je cari dalam internet perkara-perkara ni sebenarnya. Banyak yang sources yang awak boleh jumpa dalam internet ni di mana awak boleh print dan gunakan ni. Kalau let's say hari ni bangun rasa tak berapa bersemangat, rasa kurang. Mungkin kalau nak tulis pun boleh, nak warna pun boleh. Contohlah pilih warna. Warna kuning untuk rasa happy. Warna biru untuk rasa bersemangat contohnya. Warna merah rasa untuk marah. Pilih warna-warna dan warnakan pagi dan petang apa yang awak rasa. Percaya atau tidak, selepas 31 hari ataupun 30 hari ataupun 28 hari, bila awak dah biasa buat benda ni, awak akan dapat satu carta di mana awak tahu macam mana mood saya, macam mana emosi saya setiap pagi. Selalunya kita akan macam hari ni. Setiap hari kita ada emosi yang berbeza dan dia adalah dikontributkan ataupun disebabkan oleh situasi. Kalau kita boleh kontrol situasi kita, kalau kita tahu kita pergi sana kita akan marah, mungkin kita elakkan untuk pergi sana. Kalau kita tahu pagi-pagi kalau nampak benda ni mesti nak marah, so kita nak elakkan benda tu. Okay, alright? So kita nak pastikan yang kita tahu emosi kita. Bila kita dah tahu carta ni, percaya atau tidak, kita akan dapat membuatkan analisis tentang diri kita dengan lebih baik. So kita akan tahu, ini rupanya yang membuatkan saya rasa marah. Ini rupanya yang buat saya happy. Kalau buat happy, kita nak tambah lagi. Kalau marah, kita nak kurangkan. Itu yang penting. Okay? Yang kedua pula adalah buat refleksi.
Okey, belajar buat refleksi. Adik dapat tengok. Yang pertama adalah ambil 10 minit masa adik. Setiap hari kalau dekat sini adik boleh tengok. Nyatakan 3 perkara yang best yang berlaku pada diri adik pada hari ini. Ambil seketika. Oh, saya rasa hari ini saya dapat makan kuih 10 biji. Adakah itu aktiviti paling best? Tulis. Saya rasa hari ini saya dapat buat larian yang best. Saya dapat buat larian yang best. Saya dapat challenge diri saya. Okey? Apakah momen yang terbaik untuk adik untuk hari ini? Okey, alright. Yang seterusnya, tulis apa yang saya nak explore untuk diri saya pada esok ke, pada lusa ke. Kita nak macam seolah-olah memberi cue untuk diri kita untuk hari besok. Okey, nampak kat situ. So ini adalah macam nampak macam remeh, tapi kalau kita dah biasa tulis macam ni, kita akan tahu apa yang kita hargai, apa yang kita tak hargai. Okey, alright. So yang kedua pula kalau adik nampak kat situ Okey, alright. Ini macam down sikit, okey? Macam tadi tu aktiviti besar sikit, yang ni macam kurang sikit. Yang biasa-biasa kita boleh buat. Apa yang saya buat hari ni? Tanya dengan diri kita sendiri balik. Apa yang saya buat hari ni? Okey? Apa yang 3 perasaan saya pada hari ni? Saya happy, saya marah, saya confused, saya geram. Apa saja? Tulis 3 aktiviti, 3 feeling ataupun 3 emosi anda pada hari ini. Okey, alright? Lepas tu apa yang 3 perkara yang saya rasa saya nak berterima kasih? Saya rasa nak hargai benda tu. Ini adalah praktis-praktis yang nampak macam remeh, tapi sebenarnya kalau kita biasa buat benda ni, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Kita akan jadi lebih positif. Kita tahu arah tuju kita. Bila kita kenal diri kita, kita akan tahu bila nak gunakan kekuatan dan kelemahan diri kita. Macam saya cakap, kunci tu mesti kena ada dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Jangan ikut orang lain cakap contohnya. Alright, okey. Yang keempat adalah tanya question ataupun tanya soalan yang paling penting untuk diri. Apa saya buat hari ni Dah settle ke? Biasakan bertanya dengan diri kita sendiri. Kalau kita lupa bertanya dengan diri kita sendiri, seolah-olah kita ni tak mengukur kita. Kita ikut je flow. Orang pergi kiri, kita pergi kiri. Orang pergi kanan, kita pergi kanan. Tiba-tiba bila hari yang kita disoal, kita rasa terkejut. Ish, macam mana ni? Tak tahu nak jawab contohnya. Okey, ini adalah aktiviti-aktiviti yang adik boleh buat. Okey. Yang aktiviti ketiga adalah kita boleh praktis untuk jadi lebih mindfulness. Apa tu mindfulness sebenarnya? Aktiviti mindfulness ni adalah kalau adik dapat tengok dekat skrin lagi sekali, ada 2 gambar kan? Satu gambar serabut, satu gambar relax nampak pokok-pokok dan sebagainya. Mindfulness ni very simple. Adakah mind anda ni sangat penuh ataupun mind anda ni penuh dengan sesuatu yang berfaedah. Contohnya, alright? Itu adalah mindfulness. Maksudnya kita sedar apa yang sedang berlaku. Saya sedar, saya rasa malas tak nak buat aktiviti. Tapi adakah malas ni akan berlanjutan? Jangan memberi makna kepada apa yang kita fikir. Just fikir je, tengok je perasaan tu. Jangan kata, oh hari ni saya rasa marah je. Takkan sepanjang hari kita akan marah. Nampak tak kat situ? Itu yang penting. Kita kena practice mindfulness. Okey, ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat untuk nak mengukur tahap emosi kita dan seterusnya kita nak praktis. Kita nak kena tahu emosi kita kat mana. Nampak tak dekat situ? So pastikan adik dapat buat benda-benda ni Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright adik-adik, tadi kita dah tahu kan kenapa penting untuk kita ada emosi dan kenapa macam mana cara kita nak mengatasi dia, nak menguruskan dia dan apa perkara-perkara yang kita boleh buat dalam secara harian. Spend 2 minit sahaja ataupun spend 3 minit untuk setiap hari untuk diri anda. Okey, sebelum kita habis, saya nak bagi tahu lagi tips-tips yang di mana macam mana kita nak mengawal emosi kita. Of course, saya tak cerita lebih kepada sukan sekarang ni sebab kita semua di rumah. So kita nak cerita macam mana kita nak menguruskan emosi kita bila kita berada di rumah. Okey, ada 10 cara. Okey. Yang pertama macam selalu saya sebut, dengar muzik yang best. Okey, itu yang penting. Dengar muzik yang best. Bila rasa serabut, pergi pasang muzik yang best. Berlari, melompat dan sebagainya sebab dia akan membawa kita kepada perasaan yang happy. Bila kita happy, kita akan lupakan apa yang kita rasa yang sedih dan sebagainya. Okey. Yang kedua, selalu yang saya cakap, kita dah belajar yang sebelum ni, kita belajar untuk cakap dengan diri sendiri. Okey, saya ada banyak juga bercakap dengan kawan-kawan juga Bila kita rasa tak happy dan sebagainya, kita akan cuba nak cakap dengan diri sendiri. Tak apa, boleh. Sekejap je ni. Kan, saya percaya benda ni akan berubah. Okey, self talk. Okey. Yang ketiga, kita nak buat imagery.
Okey, saya dekat pantai sekarang contohnya lah, tapi main-main lah. Tapi at least pasang music yang best, dengar imagery. So kita rasa bila rasa marah sangat kat rumah tu, rasa macam nak hempuk adik ke dan sebagainya, gila ambil pergi jalan, okey, tengok pemandangan, okey? Pastikan yang adik boleh challenge. Setiap hari mesti ada satu challenge untuk diri sendiri. Okey, jangan kata okey hari ni bangun buat kerja, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. So macam seolah-olah hari tu tidak memberi apa-apa makna. Tak ada saya kata tak ada keseronokan kat situ. So kita challenge setiap hari. Mungkin hari ni saya nak belajar pasal 2 perkataan English ke, saya nak belajar pasal skill saya ke, ambil inisiatif untuk nak challenge diri sendiri. Lepas tu pastikan kita nak menghadapi ketakutan kita. Apa ketakutan kita sebenarnya? Alright? Takut sangat ke duduk kat rumah ni? Takut sangat ke kalau dah injured dan sebagainya? Tanya dengan diri sendiri. Okey? Dan seterusnya, biasa of course kita dah belajar macam mana nak relaxkan diri. Okey, pasang muzik, ada bathtub kat rumah, pergi tidur dalam bathtub ke, kalau tak ada bathtub pun jacuzzi ke, bucket pun jadi lah. Ambil air bucket ke pun jadi. Okey, siram air ke kan? Alright, okey? Lepas tu, belajar daripada orang lain. Macam mana orang lain boleh menjadikan diri kita lebih positif? Okay, alright? Itu. Dan kita kena pastikan meningkatkan kita punya kesedaran diri. Itu yang saya cakap, kita kena tahu bagaimana emosi kita sebenarnya. Alright, okay? Dan yang last sekali, of course, seperti yang selalu kita cakap, tarik nafas dalam-dalam, hembus. 10 kali, settle everything. Okay? So, itu adalah cara paling senang kita nak uruskan emosi kita. Okay? Pastikan kita kena buat. Tak buat, seolah-olah curah air dekat daun keladi. Okey, soalan untuk hari ini adalah, apakah 2 jenis aktiviti yang boleh dibuat setiap hari bagi mengenali dan mengurus emosi anda? Jawab, jangan tak jawab. So, itu sahaja untuk episod hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di episod akan datang. So, ini adalah Minda Juara. KP